Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa inna ma takhluha anta. Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Insyaallah sambung bab 71, fadilat memanah dan berkuda atau lain-lainnya. Fadilat memanah, rimayah dan berkuda atau lain-lainnya. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, Abu Lays As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Zaid berkata, saya berlatih memanah dengan seorang sahabat Nabi SAW. Maka pada suatu hari ia mencari saya, lalu bertanya, mengapa anda terlambat tidak datang? Maka saya terangkan uzurku. Lalu ia berkata, sukakah saya terangkan padamu sebuah hadis yang telah aku dengar dari Nabi SAW untuk menyokong padamu supaya tidak lebih bersemangat berlatih memanah? Jawabku, baiklah. Ia berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, Inna Allah yudkhilu bisahmin wahidin salasata nafaril jannah ar-rami wal muhtasibu bisin'atihi wal muqawwi bihi. Allah telah memasukkan syurga dengan satu panah 3 orang. Allah telah masukkan dalam syurga satu panah, iaitu 3 orang yang melempar panah, yang lemparkan panah, yang ikhlas buat panah. Dia buat panah ikhlas kerana Allah, tujuan untuk mengimarahkan, mengikut. Sudah ramai lagi orang mengikut sunnah Nabi SAW, dan yang memberi dalam perjuangan ini, yang memberi dalam perjuangan, iaitu orang yang berlatih manah mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi maknanya begitu besar fadilat memanah di sisi Rasulullah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi memanah. Maknanya orang yang main panah, orang yang buat panah, orang yang mungkin bagi duit untuk beli panah, di semuanya Allah berikan kelebihan yang begitu besar kepada mereka ini. Masuk syurga. Satu panah saja. Satu panah tu pada dia, seorang tukang buat. Panah yang sama juga orang lain bagi duit pada si B, bagi duit bagi si A. Si A beli panah tu guna, tiga-tiga masuk syurga. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang belajar memanah. Ar-Ram. Nabi SAW bersabda, irmu warkabu wa antarmu khairul lakum wa ahabbu ilayya min antarkabu fa inna kulla lahwin lahabih. Al-mu'minu batilun illa fi salasin, ramyuka an qausik wa ta'dibuka farasaka wal mula'atu abatuka ma ahlika fa inna zalika minal haq. Belajarlah melempar, iaitu belajarlah memanah. Belajar memanah. Dan berkenderaan, belajar memanah dan berkenderaan. Apa berkenderaan? Iaitu berkuda. Berkuda, belajar memanah, belajar berkuda. Dan memanah itu lebih baik bagimu. Dari antara dua ini, antara memanah dan berkuda, mana lebih baik? Sedangkan dua-dua ni bagus. Riadah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memanah memberikan satu kekuatan, memanah
Sebab Nabi sebut, bila Allah sebut dalam Quran tentang kekuatan, maka Nabi huraikan kekuatan itu daripada memanah. Bermacam-macam kekuatan Allah berikan kepada orang yang belajar memanah. Sampai 3 kali Nabi sebut, kekuatan itu adalah memanah, kekuatan itu adalah memanah, kekuatan itu adalah memanah. Jadi dia yang kedua menunggang kuda, naik kuda, menunggang kuda sampai mana kita mampu. Daripada kita naik trot dia, trot walk dia, canter dia, itu sprint dia, banyaklah kita belajar bagaimana kita nak handle dia, tukar ladam, semua mengenai tentang kuda, al-firash tadi itu. Maka ini benda yang begitu besar di sisi Allah SWT. Tapi antara dua ini mana lebih bagus lagi? Nabi sebut pada kita memanah lebih bagus. Dia kena belajar memanah, cara manah. Manah mana yang nak guna, tak kisahlah apa guna. Tapi yang sebaiknya ikut sunnah yang paling tepat dalam manah tradisional tadi itulah. Yang dia punya siahnya, dia punya handle dia, ada tali, tak ada alat-alat bantuan tradisional. Cuma guna thumb saja pegang. Itu belajar pelan-pelan. Jadi semua ni kita sepatutnya dah tahu memanah. Kurang-kurangnya dekat rumah tu ada satu dah. Ada satu ataupun dua panah. Bukan mahal mana pun. Kalau kumpul duit rokok banyak-banyak, boleh beli 3 lah. Naik kuda, berkenderaan kuda, naik, belajar pelan-pelan. Walk dulu, lepas tu trot, lepas tu canter, pelan-pelan. Dan mana itu lebih baik bagimu dan lebih aku suka daripada berkenderaan. Antara manah dan berkuda, sebab tu Nabi kata lebih suka lagi memanah daripada berkuda. Sebab berkuda ni banyak kos, mahal mungkin. Lepas tu nak berlatih ni tu agak susah sikit. Kena ada semangat yang tinggi, kena tahu apa dia sifat kuda. Kita kena tegah dengan kuda. Di mana banyak benda yang kita kena tahu. Semua benda ni, dua-dua ni kalau tahu, dia memberikan satu impact, motivasi yang begitu besar kepada manusia. Jadi kena ajar anak memanah. Jadi kena safety, kena jagalah. Ada coach apa kena jaga, kena tahu macam mana. Dia mula dengan beginner dulu. Jangan beli yang besar, gunalah berapa pound dulu. Guna yang 16 pound, 26 pound, naik 35 pound. Itu. Kalau boleh sampai 100 pound, itu kira hebat, gagah tu. Maka tiap permainan seorang mukmin itu batil kecuali 3 macam. Permainan lain batil, maknanya tak ada pahala. Maksudnya batil. Permainan yang kita main ni, main bola ke apa, tak ada pahala, sehinggalah dia niat untuk riadah. Al-aqlu salim fi jismi salim. Untuk riadah, untuk menguatkan badan, untuk memberikan kesihatan tubuh badan, dapat pahala. Niat kerana Allah. Tapi kalau main saja tak ada niat, tak dapat pahala. Semua permainan tidak dapat pahala, melainkan 3 benda ni, dia tak niat pun dapat pahala. Dia tak niat pun dapat pahala. Iaitu apa dia? Melempar dengan panah, memanah. Ada bow, ada arrow, ada target. Itu Imam Syafi'i kata apa? Daripada 10 anak panah, 10 kena pada tepat dia. Itu kena panah. Ambil sejadah, tutup. Ambil cepatlah. Melempar dengan panah. Melempar dengan panah itu belajar memanah. Belajar memanah. Paling ringan kos 300 boleh dapat. Itu guna roller snake lah dulu. Roller snake, arrow dozen. Ambil lah arrow ni? Fiberglass. Fiberglass tu berapa ringgit? RM80 sedozen, 12. Beli target. Target ada RM50 kecil. Malas sangat beli buat kotak. Ambil kotak, masukkan dalam kotak tu plastik, masukkan kain yang dah keput, masukkan kertas. Itu kita gunakan. Belajar pelan-pelan dulu. Jangan belajar jauh-jauh. Main panah ni bukan suruh kita jauh. Tu kena jangan salah faham. Panah ni bukan nak jauh. Panah ni nak ketepatan. Tujuan manah ni adalah apa dia? Tujuan manah adalah untuk mencederakan musuh ataupun mematikan musuh. Itu manah. Mencederakan musuh, iaitu maksudnya musuh bila kena panah tak boleh bergerak langsung. Tak boleh bergerak. Kalau bergerak pun dia akan kesakitan dan ataupun membunuh.
Itu dua benda yang diajar oleh Nabi dalam peperangan. Melatih kuda. Yang kedua, melatih kuda. Kita latih kuda. Kuda itu berjalan, gerak apa semua. Dan juga kita berlatih berkuda. Yang ketiga, bermain, bergurau dengan isteri. Itu semua dapat pahala tanpa kita niat. 3 permainan. 1 memanah, kedua berkuda, ketiga kena dia bergurau dengan isteri. Yang bujang tak ada lah. Maka ketika kita masuk buatan yang baik, ini semua dapat pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhlul berkata, Umar radhiyallahu anhu menulis surat pada penduduk Syam. Umar dia tulis surat pada penduduk Syam ketika Umar menjadi khalifah Amirul Mukminin yang kedua, maka dia tulis surat kepada penduduk Syam. Ajarkan kepada anak-anakmu berenang. Kena ajar berenang. Kalau boleh, seminggu sekali, 2 minggu sekali bawa anak-anak ni pergi kolam renang. Kalau tak ada kolam renang, pergi sungai. Pergi duduk kat laut. Kalau boleh 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali, itu paling bagus. Sebab apa? Nak jadikan tubuh badan anak-anak ni kuat. Jadi sihat. Tubuh badannya elok. Jadi orang yang ada motivasi tinggi, orang yang ada jati diri, orang yang boleh berdikari, orang yang akal fikirannya cergas. Akal fikiran cergas ni bukan dapat tidak. Dia baru memikirkan kebesaran Allah, dia tahu kewujudan Allah, dia tahu ketauhidan Allah. Dia buat benda itu semua kerana Allah. Kena berenang. Berenang ni boleh bakar kalori 40 kali ganda daripada kita duduk berlari saja. Itu berenang. Sebab tubuh badan habis semua, pada kaki, tangan, kepala semua kena buat. Tu kalau boleh seminggu sekali kena ada berenang. Korek kolam kat rumah tu. Tak ada kolam, pergilah kerja dalam kolam. Itu kena berenang. Kena buat sungguh-sungguh. Lepas tu orang rumah tu kena berat berenang. Alhamdulillah kita semua kita buat. Berenang dan memanah. Ajar memanah. Buat satu lapang panah. Tak payah jauh-jauh. 10 meter paling jauh cukup kat rumah. 10 meter. Asalkan dia kena pada tempat dia tu. Tepat. Beli dia punya target. Buat sendiri pun tak apa. Buat target face sendiri. Itu. Berkuda. Dan suruhlah mereka perhatikan sasaran panah. Memperhatikan sasaran panah tu. Bila panah, cek balik panah tu. Apa kurang, kat mana, bentuk dia, kena ada kos. Tangan macam mana nak tarik. Guna 3 finger, guna thumb. Nak guna gigi ke. Gunalah macam-macam. Beli yang dia tradisional ada, recurve ada, bebo ada, compound ada, apa lagi, semua boleh guna. Gunalah yang mana yang boleh sesuai dengan kita punya cara buat. Kalau nak, kita boleh bantu. Mujahid berkata, saya telah melihat Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar, anak pada Sayyidina Umar, berlari cepat di antara 2 sasaran panah dengan gamisnya. Pakai gamis, jubah lama tu kan, kita tengok gamis tu. Panah ni, cara Nabi panah macam mana? Sunnah panah ni macam mana? Sebab antara tempat kita duduk berdiri panah ke tempat target, kita lalu tengah-tengahnya ada Raudatul Jannah, ada syurga, ada taman syurga. Kita tak nampak, tapi memang ada taman syurga. Kita lalu taman syurga. Memang Allah letakkan situ taman syurga, cuma kita tak perasan. Bagaimana Nabi, zaman Nabi memanah, Nabi tak ajar kita. Jangan kita kata 3 finger ni sunnah Nabi, thumb ni sunnah Nabi, naik kuda macam ni sunnah Nabi. Asalkan memanah, apa jua cara, semuanya sunnah. Pasal kita ada claim, pergi tempat ni kata sunnah Nabi guna thumb, bukan guna 3 finger. Hak ni pula boleh kata sunnah Nabi 3 finger, bukan guna thumb. Ada 90 lebih cara pegang. Habis mana satu? Tu Nabi tak pernah ajar cara kita pegang. Jangan kita duk claim. Ada orang pergi claim, ni tak ngaji habis. Kita kena faham cara memanah, tak ada benda macam tu. Nabi suruh memanah, bagaimana cara? Bila kita buat macam mana, dah kira ikut. Kita panggil dia mutabik kepada sunnah Nabi SAW. Itu. Kita buat mutabaah pada Nabi punya sunnah. Nabi suruh peganglah macam mana sekalipun. Tam, ada orang kata pegang tam guna angkat jari, ada kena tutup jari, apa semua. Ni sunnah, ni bukan sunnah. Semua sunnah. Yang tak sunnahnya, hang beli panah buah perhiasan. Ada panah dah, ada tu duduk dalam frame. Itu kejadah apa, tak ada guna pakai. Itu maknanya kita gunalah cara macam mana sekalipun. Kata ulama, gunalah. Semuanya adalah sunnah Nabi. Pegang macam mana sekalipun panah. Nak guna panah macam mana? Guna recurve ke? Guna bebo ke? Guna tradisional ke?
guna apa PVC ke, itu tak kisah, gunalah asalkan kita mutamaah kepada sunnah Nabi, dapat pahala yang besar. Itu kita buat. Jadi panah guna baik-baik mungkin. Jadi zaman Nabi ini, ketika Nabi lalu di satu kabilah, dia mana macam mana, dia ada dua target. Target A, target B. Jadi dia duduk pemanah duduk kat target A, dia panah target B. Lepas tu dia berlari laju, dia ambil anak panah tadi, cabut, dia panah pula ke target A. Gitu ada ulang-alik. Gitu cara nak ambil satunya Raudatul Jannah di tengah-tengah tu, yang keduanya nak kuatkan tubuh badan sebab dia manas. Lepas tu dia berlari, cabut balik anak panah yang sama untuk buat masa yang cepat. Fast shooting. Kena target, ni kena target. Jangan keluar pada target. Bukan nak suruh kena bull ice tu terus, tidak. Jangan keluar pada target. Tubuh badan, kan? Jangan keluar daripada target itu. Shoot. Yang kita punya tournament ini, recurve ini memang nak shoot tepat. Sebab nak cari mata, nak cari piala, nak cari medal. Kita ikut sunnah begitu. Shoot tempat dia, ulang alik. Tak saja jauh. Mula daripada 8, mula daripada 10. Kuat-kuat beli 15, lepas tu ulang balik. Nak jauh-jauh tu cerita lain. Bukan kita jauh-jauh ni. Kalau nak masuk tanaman tu cerita lain lah. 120 meter, 100 meter. Itu cerita lain. Tapi ni kita nak ambil mutamaah sunnah Nabi SAW. Juga Huzaifah radhiyallahu anhu selalu berlari di antara dua sasaran panah dengan gamisnya. Ingat, berlari dua sasaran panah ni, dua target A ke B. Panah A cabut B. Itu kena faham benda itu. Satu ke satu, pakai gamis, pakai jubah. Tak kisah pakai apa, kita pakai kita punya busana Melayu kita itu. Pakai yang tradisional, pakai tanjak. Bawa keris, memang begitu. Bawa keris lah. Masuk. Sebab waktu peperangan Utsmaniyah perang, mereka ni ada panah di tangan. Bukan dekat Utsmaniyah saja. Tentera-tentera ataupun panglima Melayu dulu, dia pakai ada 3 senjata, ada 4 senjata di tubuh badannya. Apa ada senjata di tubuh badannya? Antaranya pedang yang disarungkan, lepas tu ada badik ataupun kita panggil tumbuk lada ke, letak di kaki, senapang di belakang, dan panah di tangan. Ada guna, ada 4. Betul. Ada pedang sampai 7. Satu bilah, satu sarung ada 7 pedang. Ada? Itu dibuat. Ini orang ni kena ngaji jauh lagi lah dalam bab persenjataan dalam sunnah Nabi SAW. Itu keris, ada keris bawa. Mereka ini kenapa keris? Lepas memanah, jika tidak mati musuh, maka keris itu akan dikeluar, ataupun pedang tu akan dihunus. Satu pedang pegang di tangan, dia pegang macam ni lah. Pegang macam itu, dia pegang tam. Itu dia kata pegang 3 tadi itu. Satu pegang tam, tarik, panah kena. Bila mati ataupun cedera musuh, dia pergi pada musuh, lepas tu dia menghayun pedang dia dan dia terus cantas. Itu sunnah yang dibawa, yang diajak bawa. Begitu juga peperangan Muhammad Al-Fatih, Sultan Al-Fatih menggunakan panah. Ada juga manjanik, panah-panah yang besar, yang tarik plastik jauh, lempar, manjanik itu. Baik. Ini antara benda yang perlu kita tahulah dalam sejarah. Itu lebih besar. Kita tak bicarakan tentang bagaimana bentuk apa semua, kita bicara lebih fadilat dia dulu. Rasulullah SAW ketika perang Uhud berkata pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Irmi ya Sa'du fida ka abi wa ummi." Hai Sa'ad, lemparlah dengan panah, semoga Allah membantu padamu. Lempar panah. Niat kita adalah kerana Allah lempar panah, Allah akan bantu kita. Mata kita cergah, badan kita sihat. Mula-mula penat, tapi jantung kita elok, tubuh badan jadi sempurna, kita punya struktur badan jadi bagus. Itu semua Allah bagikan. Sebab Allah janjikan kekuatan daripada orang yang belajar dan mengamalkan memanah. Abu Lais berkata, hadis ini menunjukkan keutamaan memanah. Sebab Nabi SAW tidak berkata kepada siapapun, semoga engkau tertolong walau dengan tebusan ayah bundamu. Hanya kepada Sa'ad, kerana dialah satunya orang yang pandai memanah pada waktu itu. Pada zaman Nabi, Sa'ad lah paling hebat sekali. Begitu juga Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika dia nak wafat,
Dia suruh ambil panah dengan dia ambil busur dan juga anak panah, bow dengan arrow. Orang datang pada, ya Anas, ya sahabat Rasulullah SAW, ajar, dia tua dah ketika tu, dalam keadaan duduk pembaringan, ajarkan kami cara memanah. Dia duduk baring ajar memanah, dia kata pergi ambil panah. Kamu nampak tak lubang di atas bumbung? Dia kata nampak bumbung. Dia ambil panah tu, 3 anak panah dia panah masuk lubang tu, 3-3 tepat-tepat. Itu cara memanah. Dia tunjuk. Kagum. Ramai lagi Zaid bin Harisah, Sa'ad bin Waqqas, ni orang yang hebat memanah. Mereka ni yang bantu Nabi di atas bukit Uhud. Banyak pandai orang yang hebat dalam memanah. Ketika zaman Nabi dia yang hebat memanah. Lagi siapa hebat memanah? Iaitu bapa saudara Nabi, iaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini lagi hebat. Hebat dia, kijang tengah lari panah pun kena. Itu hebatnya Sayyidina Hamzah. Orang kenal dia, orang yang pakar dalam memanah, badan gagah perkasa. Pak saudara Nabi. Juga Nabi SAW mendoakan Sa'ad. Doa pada Sa'ad apa dia? Allahumma saddi ramyahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan terima doanya. Tepat, memang tepat sungguh. Yang ni kita kena doa. Allahumma saddi ramyah. Ya Allah, tepatkan sasaran. Ramyati, sasaranku. Tepatkan. Bismillahi Allahu Akbar. Tepatkan sasaranku. InsyaAllah tepat. Niat kena betul. Memanah ni dia luar biasa sikit. Niat tak betul tak jadi. Niat teringat tengah panah, teringat benda lain, tersasar. Dia mesti niat betul. Habis orang yang aim tu aim. Kalau perang sempat aim lagi ke? Kalau jauh-jauh boleh. Main daripada depan nak aim kat belah mana? Tu Nabi ajar memanah biqalbi. Waktu orang kata insting tadi tu. Dia kan insting. Innama amalu binniat. Wa innama limanawat. Niat kita nak tembak mana? Niat kita nak tembak merah. Merah kena. Kuning kena. Hijau kuning. Hijau kena. Macam mana nak buat? Kena berlatih. Berapa lama berlatih? Lama. Selama-lamanya. World champion pun sampai 2 tahun berlatih bentuk seni saja. Seni nak lempar. Bukan perang panah lagi. Seni saja. 2 tahun. Baru boleh jadi champion dunia. 2 tahun. 2 tahun tu bukan dia berlatih untuk panah. Seni saja. Untuk jadi panah 10 tahun. Jadi kita kena ajar anak-anak dia sekarang. Supaya dia tahu mana. Berlaku apa-apa perkara yang kita tidak jangka, maka manah inilah. Sebab di akhir zaman segala senjata akan dimatikan oleh Allah, tak bergerak, tak berguna, melainkan pedang dan panah yang berguna. Abu Lais berkata, hadis ini bukan Amir bin Syurabil Nabi SAW bersabda, Al-ibilu izzu li ahliha, wal ghanamu barakatun, wal khailu maqudun fi nawasiha akhairu ila yaumil qiyamah. Unta menjadi kemuliaan. Zaman Nabi, unta ni satu kemuliaan. Unta paling hebat zaman Nabi adalah unta merah, paling mahal sekali. Kita Ferrari lah. Itu unta. Unta menunjukkan satu kemuliaan. Sebab tu Abdul Muttalib, ketika unta dia ditawan oleh Abraha, dia pergi jumpa Abraha nak buat perbincangan. Abraha terima. Kau nak bincang apa? Kau nak bincang tentang Mekah ni kah? Aku tak mau bincang tentang Mekah. Habis kau nak bincang tentang apa? Aku nak bincang tentang unta aku. Gelak Abraha kata, engkau ni ketua Mekah, tapi kau datang sini semata-mata untuk harta engkau, unta. Kau nak apa dengan unta? Aku nak balik untaku. Kerana untaku tu milik aku. Aku yang berhak atas unta-untaku. Nak jaga. Tanggungjawab aku jaga unta-untaku. Keselamatan unta-unta aku. Adapun Mekah itu adalah hak milik Allah. Allah akan menjaganya. Ini kata Abdul Muttalib. Abrah kata, engkau memang tak boleh guna pakai punya raja. Raja di bumi Mekah. Sibuk dengan unta. Tapi dia tak faham. Dia tak kenal. Lalu dia bawa. Maka dibawalah unta. Abraha nak masuk, tempat masuk, maka turunnya ababil menghancurkan bala tentera Abraha. Itu. Jadi unta ni satu kemuliaan dan kebanggaan pemiliknya. Ada unta banyak, unta merah, bangga. Dan kambing itu barakah. Bala kambing ada barakah. Barakah apa? Banyak barakah yang Allah berikan. Sudut tanyalah apa dia barakah? Yang kita yakin barakah. Barakah daripada penjagaannya, barakah daripada sunnahnya, barakah daripada makannya,
Jangan tertipu makan daging kambing, darah tinggi. Ini penipuan paling besar dalam sejarah dunia. Kambing tak ada perlu. Daging dia tidak pernah akan buat kita darah tinggi. Tak ada. Dia takkan buat, bahkan dia menjadi ubat balik. Tapi kalau kita kata makan daging kambing darah tinggi, doa jadi ikut situ pula. Ini penipuan paling besar dalam sejarah. Nantaklah orang nak marah, tak nak marah, doktor nak marah ke apa, itu dia hakikat. Sebab ditulis oleh para ulama-ulama muktabar. Ulama muktabar dengan doktor muktabar, kita pilih ulama muktabar lagi. Doktor tu nombor 2, doktor, ulama paling besar. Itu mana kita ikut apa Nabi. Zaman Nabi tidak ada berlaku sebegitu rupa. Ini penipuan yang paling dahsyat. Da'iyah, persepsi yang begitu dahsyat, yang hebat. Jadi bela kambing sebab barakah. Allah sebut, Nabi sebut ada barakah. Dikaji para ulama, dagingnya begitu barakah, beri kemanfaat yang begitu besar. Dan Nabi pun suka makan. Ada banyak-banyak daging ayam, daging lembu apa semua. Nabi suka makan daging kambing di bahagian kaki, di bahagian belakang. Itu kena tahu. Baca sirah-sirah. Kan kita nak pilih orang daripada Nabi lebih utama. Susu lembu. Itu bukan susu kambing. Kenapa susu lembu? Kerana sistem pahadaman, sistem yang ada ketika mengandungnya binatang, lembulah paling sama dengan manusia. Ini kena ngaji, kena tahu. Kita tengok ulama sebut apa. Mereka kaji lebih awal lagi. Ahli sains paling hebat adalah ahli sains Islam. Mereka diletakkan paling awal. Hingga ulama cendekiawan, doktor-doktor barat, semuanya meniru apa yang tertulis dalam kitab-kitab Tib Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Sina, Ibnu Qayyum dan ramai lagi yang ditulis para ulama tentang kitab-kitab Tib. Dan mereka ini tiru sebiji-sebiji, mengkaji sebiji, lalu mereka olah letak dalam diri mereka, letak bahan kimia apa semua. Itu jauh lagi lah dalam bab medik, dalam medik Islam yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ngaji dak fisiologi, anatomi badan apa semua. Itu kita kena tahu. Jadi susu, kata ulama, yang paling bagus bukan susu kambing. Lepas susu ibu adalah susu lembu. Kerana lembu itu sistem mengandungnya sama dengan manusia, lebih kurang. Dan dikaji memang lebih pahadamannya. Siapa makan susu kambing, lambat nak lawah. Minum susu kambing lambat nak lawah. Mungkin ada manfaat yang lain, tapi lambat. Kita tak sebut sini. Tapi daripada pahadaman apa semua, makan susu lembu. Yang fresh, pahadaman lebih cepat. Kerana tujuan masuk tu ada pahadaman yang sempurna pada bayi, supaya tidak ada pressure kepada dia punya stomach, perut dia tadi tu. Usus dia tu bergerak. Usus kita kena sentiasa bergerak. Kalau usus kita stuck, maka kita akan sakit, akan senak perut, akan sakit perut mula berlaku. Sebab itu bila ada batu karang ke, ada sangkut di usus kita, ada toksin, ada benda yang sangkut, kita punya sel tak boleh nak bergerak, dia akan stuck. Bila stuck tu mula sakit. Ini kita kena terjah, buang itu. Tak boleh ada benda sekat. Usus mesti bergerak. Dia mesti bergerak 24 jam 7 bergerak. Stuck, dia akan sakit, problem. Sebab tubuh kita bergerak. Apa buktinya? Tengok Ashabul Kahfi. Antaranya kisah Ashabul Kahfi, Allah membolak-balikkan badan supaya apa? Sentiasa hidup kekal. Ini selama lebih berapa? 300 tahun lebih. Itu makna kajian ulama belum mendalam benda itu. Kita kena tahu, jangan kita buat sembrono saja. Bukan kajian kita salah, tapi ada benda yang kita kena lihat yang telah disabitkan. Kadang-kadang kajian itu benar, tapi ada orang tukar. Dia tak nak bagi tahu bahawa ini adalah milik Islam. Ini adalah milik orang barat. Tak boleh. Para cendekiawan barat kata apa? Kami dalam zaman gelap, Islamlah yang mendidik kami kepada cahaya. Banyak cendekiawan, ulama-ulama, kan ulama lah, cendekiawan ni cerdik pandai, orang-orang Eropah, orang barat ni menyatakan kami ni zaman Daesh mungkin ribuan tahun, tetapi bila datangnya Tariq bin Ziyad ke bumi Andalus, Spanyol, Spanyol dan juga Portugal, maka zaman Daesh ini menjadi zaman yang betul gemilang, begitu hebat, hingga masuk ke Jerman, masuk ke Amerika, masuk sebahagiannya, bukannya Christopher Columbus sampai Amerika, umat Islam sampai dulu di Amerika menyebarkan Islam, hingga kaum Red Indian itu masuk Islam. Red Indian tu masuk Islam dah. Sebab tu dia dihapus, dia punya koloni dia tu, dia punya tribe dia tu nak dihapuskan oleh Zionis ketika itu. Scottish tribe yang lain masuk klaim Zionis tadi tu nak hapuskan mereka. Kerana Red Indian tu dah masuk Islam awal lagi dah.
Dia nak dihapuskan. Habis yang kita tengok pakai cawat apa semua itu, itu kita tengok lakonan, kisah kena baca dulu. Sejarah tidak pernah tak boleh nipu, kena tengok. Dan mereka ini pakai kan pakaian yang menutup aurat kan. Apa dia senjata hak yang bulu-bulu tu adalah cara dia orang-orang Indian tapi dah Islam. Sebahagiannya ada perkampungan Malaya di sana. Ini sebahagian sejarah besar. Sejarah ini perlu dirungkakan balik. Dan lain riwayat apa dia? Unta itu kemuliaan, kambing itu barakah, dan kuda terikat di ubun-ubunnya kebaikan hingga hari kiamat. Setiap kuda pada ubun-ubunnya, kalau kita lihat kuda, dia ada satu tanda. Kan, dia ada satu tanda. Warna putih ke, selalunya warna putih atau ada warna perang kan. Dia ada satu tanda. Di situlah satu-satunya binatang haiwan yang Allah jadikan ada barakah. Kuda dia satu-satunya haiwan yang Allah masukkannya dalam barakah, yang pada ubun-ubunnya ada ubun. Bila sentuh ubun-ubunnya, kita berdoa pada Allah, dimustajabkan doa kita. Itu kuda. Pegang ubun-ubun dia itu. Dan kuda dia setiap malam qiyamul lail dan dia akan berdoa pada tuan dia. Itu kuda. Kuda tak boleh banyak-banyak tuan, dia kena satu saja. Yang handle dia tak boleh banyak pening dia lagi. Dia tahu satu perangai saja. Itu dia doakan tuan dia. Itu kuda, satu-satunya haiwan yang mendoakan. Jadi haiwan yang Allah jadikan begitu banyak. Burungnya, ayamnya, kambingnya, biri-birinya, kudanya, untanya, lembu, kerbau. Masing-masing ada manfaat masing-masing. Bahagian mana, bentuk mana, apa dia punya kulitnya. Ini semuanya kita kena lihat balik. Kena buka manuskrip lama, karangan ulama-ulama. Ilmu ni makin diangkat oleh Allah SWT. Jadi kita jangan tinggal rugi. Makin hilang ilmu ni, kena ngaji. Dari riwayat lain sebut al-aizu fi nawasil khayli wa zulalu fil aznabil baqar. Kemuliaan itu di ubun-ubun kuda dan kehinaan itu di ekor lembu. Kemuliaan ni nak ceritalah syair Arab ni. Mana ubun-ubun kuda itulah barakah. Dan paling hina sekali dia ekor lembu tu. Siapa makan ekor lembu? Siapa suka makan ekor lembu? Sup ekor satu. Itu pandai sendiri ya. Marah pula orang. Itu Nabi sebut ni. Nabi sebut apa? Kehinaan itu di ekor lembu. Kita suka makan ekor lembu. Wallahu alam. Yakni jika orang-orang sibuk melaksanakan jihad fisabilillah, maka dengan itulah kejalan Islam. Bila mereka telah meninggalkan jihad dan sibuk mengikuti ekor lembu, maka itulah letaknya kehinaan. Di situ. Walaupun kita tengok itu simbolik, tetapi ada perkara-perkara yang tersembunyi yang Nabi sebut. Nabi sebut dia tidak mahu satu maksud. Nabi sebut membawa banyak maksud. Dia masuk tersurat dan masuk tersirat. Yang tersirat ni pula kena ada tafsir, kena ada takwil. Yang tersurat ni pun kita lihat juga benar. Seperti Imam Abu Hanifah tengok secara tersurat, Imam Syafi'i tengok daripada tersirat. Itu dua-dua boleh. Jadi kalau di sini secara tersuratnya nak kata apa? Kalau orang yang naik kuda ini, makna dia adalah orang yang gagah perkasa. Kalau orang duk halau lembu ni, maknanya kerja nak cari harta. Itu. Jadi kehinaan lah. Sebab tak nak pergi jihad, takut kepada harta hilang. Dia kurang macam itu. Amru bin Anbasah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Man rama sahma fi sabilillahi fa huwa idlu muharrar ittaqu raqabah. Siapa yang melempar satu panah jihad fi sabilillah, pahala satu anak panah kita shoot, kita lepaskan sama macam pahala fi sabilillah satu anak panah. Ada kurang-kurangnya sehari itu bos 100 anak panah. Memang letih ya. 12 kali. Jangan panah banyak-banyak sekali shoot. Paling kuat pun 12. Kalau yang mula-mula lah, kalau lama tu selalunya. Kalau lama pun dia shoot 12 ya pun. Cuma yang lama sikit mungkin dia shoot 20 kali kan. Tapi letih. Shoot 12, stop. Pergi ambil anak panah, berjalan. Nak pergi ambil anak panah, berjalan. Bawa sekali dengan bow. Itu cabut. Lepas tu panah bagi. Sampai 100 anak panah. Supaya jadi kebiasaan. Tepat pada sasaran dalam lingkungan target tadi itu. Jadi satu anak panah lempar itu
jihad fisabilillah, maka ia sama dengan mendekan satu budak, sama juga macam kita mendekan satu budak. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Allah akan membukakan untuk kamu bumi ini dan telah dicukupi perongkosanmu, yakni apa yang akan mengerjakan untukmu tanahmu. Jadi Allah hidupkan kita atas muka bumi ini, lengkap semua apa yang kita perlukan. Tak ada satu pun tak lengkap, semua cukup. Maka jangan malas salah satu kamu untuk tetap berlatih memanah dengan panahnya. Jadi jangan malas kita berlatih memanah. Siapa yang dah belajar memanah, tiba-tiba dia niat nak tinggal manah, hukumnya kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang dah mula start manah, dia tak boleh berhenti. Dia kena sentiasa berlatih memanah, kena belajar memanah. Kena sentiasa training sampailah wafat. Sebab Sayyidina Anas sampai nak wafat, suatu maut pun masih lagi memanah. Itu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, tempat latihan memanah itu bagaikan kebun syurga. Siapa duk? Kalau kat rumah kita buat satu taman syurga, letak taman syurga di situ. Apa taman syurga kita? Tempat manah. Rumah saya kecil saja, lapang kecil, 7 pun tak apalah. Sini kita depan tu je target anak panah. Tak apa, tak ada masalah. Kita lalu tetap ada syurga di situ. Taman syurga ada kat situ. Tempat latihan memanah itu bagaikan kebun syurga, dan orang yang berlatih manah pada saran itu bagaikan memanah musuh. Bagaimana musuh? Target yang kita panah itu macam kita panah musuh. Pahalanya macam kita panah musuh. Itu kata pahala jihad fisabilillah. Dan orang yang berlatih memanah pada saat itu bagaimana memanah musuh. Dan orang yang mengambil kembali panah-panah itu diberi pahala pada tiap langkah sama dengan menegakkan budak. Kita panah duduk kat sini, 7 meter duduk depan sana, dekat saja 7 meter ni. Kita panah, bam, kena. Kita berjalan nak panah cambuk balik, setiap langkah itu kita dah bebas satu budak. Satu budak bebas ni berapa besar pahala? Berapa banyak langkah? Kurang-kurangnya ada 10-15 langkah. Kalau langkah kecil, tu orang lalu jalan pelan sikit, ada langkung besar, dia tak tahu pahala kat situ. Allah berikan. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita benar. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW membaca di atas mimbar ayat, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini yang kita sebut ayat Quran tadi ni. Summa qala ala inna quwwata ramyu ala inna quwwata ramyu ala inna quwwata ramyu. Kami sebut 3 kali. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi musuh itu apa yang dapat kamu siapkan dari kekuatan-kekuatan. Allah SWT siapkan, ready. Bila nak perang, walaupun 100 tahun lagi nak perang, hari ni kena ready. Ni Allah suruh. Kalau kita mati dah pun tak apa, dapat pahala. Kita tak tahu bila kita nak perang, sebab tapi janji Nabi kita akan berperang. Semua kita sempat tak sempat dah sampai peperangan itu, wallahu alam. Kita akan perang. Ada dah umat yang dah berperang, ada yang belum berperang, tapi kita akan perang. Tapi sekarang duduk perang sosial, perang masalah liberal, nasionalisme, kapitalis, da'ayah yang masuk dalam pemikiran masyarakat. Tapi perang lainnya itu adalah perang mengangkat senjata. Dan Allah kata apa? Siapkan kekuatan kamu dengan kekuatan untuk menepi perang. Kekuatan apa? Nabi sebut kekuatan yang Allah sebut sini. Nabi terang dalam khutbah Nabi, ala inna quwwata ar-ramyu. Kekuatan yang Allah sebut yang adalah memanah 3 kali. Nabi sebut memanah. Dia kena sungguh-sungguh, kena didik anak-anak kita sendiri, dengan anak-anak saja. Kita, tok dia ke, tok wan dia ke, mak ayah dia, semua kena ngaji memanah. Baru kita sempurna kehidupan kita menjadi seorang hamba Allah yang penuh dengan kekuatan. Nabi sebut juga kepada kita, man taraka ramya ba'dama alimahu faqad taraka sunnah wa fi riwayatin taraka ni'mah. Siapa-siapa yang meninggalkan latihan memanah setelah ia pandai, maka berarti telah meninggalkan suatu sunnah yang baik. Tinggal memanah, tinggal mana tak mau memanah, itu langsung tak nak buat dah. Tapi kalau kita ni ada hal apa semua tak sempat mana, itu bukan nak tinggal, mana ada keuzuran. Tapi tinggal terus tak mau dah ngerti mana dia telah meninggalkan sunnah yang baik dan telah membuang nikmat Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Nikmat Allah buang, hukumnya kufur, namanya kufur nikmat. Di dalam hadis yang lain telah meninggalkan suatu nikmat. Juga diajarkan seharusnya orang mulia terkemuka tidak enggan dari 4 wala yang sebagai raja. Patutnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mulia di dunia ke, mulia di sisi Allah ke, mulia di sisi makhluk ke, mesti 4 benda ni dia kena ada. Pertama,
berdiri di tempat duduknya untuk kedua ayah bondanya. Mana dia berhikmat untuk mak ayah dia. Ini hikmat secara langsung atau hikmat secara tidak langsung, mesti berhikmat atas redha mak ayah kita tadi itu. Tak kisahlah sama ada kita duduk jauh, kita sumbang bagi duit kat dia ke, dia redha kita duduk jauh apa semua itu berhikmat kepada dua mak ayah. Ini kena buat. Ni tak kira siapa, walaupun dia raja sekalipun, mak ayah dia tetap kena khidmat. Tak boleh kira benda semua ni. Tak ada kompromi dalam bab ni. Yang kedua, melayani tamunya. Tetamu datang, kita layan dia. Tak kira siapa pun tetamu. Musuh kita, tapi dia tetamu, kena layan. Sebab tu dalam peperangan, dia nak perang ni. Tentera Islam, tentera kafir. Walaupun tentera Islam hantar dia punya delegasi untuk berbincang dengan tentera-tentera musuh, dengan dia punya panglima dia, raja dia, mereka tak boleh nak bunuh. Ni jaga tetamu. Sama kita pun juga lagilah menjaga tamu. Kita takkan bunuh musuh kita. Dia balik dalam keadaan selamat. Siap hantar lagi, jaga keselamatan. Ini musuh. Dia tetamu datang rumah kita, tak kira siapa sekalipun. Ni dia ni dulu. Tak kira lah dulu ke sekarang ke. Dia tetamu, layan baik-baik. Bagi makan, bagi minum pada dia. Yang ketiga, dan berdiri atas kudanya, yakni merawat kudanya. Rawat kuda ni maksudnya apa? Rawat kuda ni kita train kuda, kita naik kuda, berlatih kuda, lepas tu kita rawat dia balik. Itu rawat kuda. Semua berkenaan dengan kuda. Yang keempat, dan melayan gurunya dan ia belajar daripadanya. Melayan guru dia. Dia kena layan guru-guru yang mengajar dia. Tok guru dia, anak murid. Tak kira lah anak guru dia muda ke, guru dia tua ke, mesti layan. Mesti orang kata apa, hormat. Kena jaga karenah guru apa semua, kena patuh, kena faham. Tak boleh nak ingkar walaupun satu patah perkataan, satu huruf. Tidak boleh. Ada tak puas hati, ada tak suka, memang Allah akan laknat dia. Wa na'udzu min zalik. Maka tidak ada barakah, kata ulama ulama muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, tu sebahagian kecil mengenai fadilat berkuda memanah. Ada lagi lah banyak. Ini saya nak bagi tahu kemulaan mukadimah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu dari diri sendiri. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil rahmah wal barakah. Wassalamu ala nabiyyina Allahumma faqihna fid din wa lana bi ta'wil. Bi ja'alna muqima salatina wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah rabbil alamin.